Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Apa khabar anak-anak pelajar yang Ustaz kasihi? Pada siri yang kedua ini kita akan menyambung kembali bahagian hadis hukum pada bab yang pertama, iaitu mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada siri yang pertama dahulu kita sudah membacakan ataupun kita sudah mendengar hadis Nabi SAW dan sedikit penerangan berkenaan dengan hadis tersebut. Pada siri yang kedua ini kita akan lebih faham, kita akan dijelaskan lagi sabda Nabi SAW itu berdasarkan apa yang Allah Ta'ala sebut di dalam firman-Nya di dalam suratul Nisa ayat ke-119. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala udhillannahum wala amuran. Maafkan Ustaz. وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا. Artinya, dan aku pasti, siapa ni? Syaitan lah. Syaitan pasti dia berjanji akan menyesatkan mereka. Siapa? Manusia lah. Dan aku akan bangkitkan angan-angan, banyak angan-angan, berangan, angan-angan kosong pada mereka, iaitu manusia, serta aku akan suruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternakan, dan aku akan suruh mereka mengubah ciptaan Allah. Ni kita nak highlight ni, syahid kita ni. Aku akan hasut, aku akan suruh mereka mengubah ciptaan Allah. Sesiapa yang menjadikan syaitan, Allah Ta'ala kata, siapa-siapa yang menjadikan syaitan sebagai pelindung selain Allah, sesungguhnya dia telah menderita kerugian yang nyata. Dia akan merasakan kerugian yang amat sangat. Tak rasa rugi pun, tak rasa rugi sekarang tak apa. Tapi nanti Tuhan janji seksa. Ni orang beriman, dia percaya. Walaupun tak kena kesannya pada sekarang, akan datang tu nanti di negeri yang kekal abadi akhirat. Allah Ta'ala janjikan orang yang derhaka itu siksaan. Adapun sebaliknya orang yang taat, Allah Ta'ala berikan kebahagiaan yang sejati, yang tidak ada di atas dunia, yang bersifat sementara. Sebagaimana Tuhan sebut, walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan akhirat itu lebih baik daripada dunia. Kerana apa? Kerana akhirat itu kekal. Kerana akhirat itu alam yang stabil, kukuh, kuat dan sebagainya. Adapun dunia ni rapuh. Sedetik yang berlalu tidak kekal, tidak boleh dikembalikan semula. Bukan kata kekal, nak dikembalikan pun tak boleh. Tapi akhirat, ianya kekal selama-lamanya. Baik, mari kita lihat apakah maksud yang dikatakan mengubah ciptaan Allah di dalam hadis yang kita pelajari pada siri yang pertama itu. Baik, penerangannya, mengubah ciptaan Allah Ta'ala ialah mengubah suai. Macam kita ada kereta, ada motor, ada basikal, kita nak ubah suai. Itu tak ada apa. Kerana apa tak dilarang? Kerana tidak ada tegahan daripada Allah dan hadis Nabi SAW. Kerana tidak ada larangan. Tetapi ini ada larangan. Apabila suatu larangan itu
daripada Allah dan Nabi SAW, maka kita terus faham, kita dapat faham bahawa di sana ada mafsadah, kerosakan yang bakal datang apabila seseorang itu melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mengubah suai anggota badan daripada kejadian asal ni adalah suatu larangan. Dalam hadis telah disebutkan beberapa perbuatan tersebut. Antaranya ialah yang pertama, al-washmu, iaitu membuat lukisan dengan mencacah pada mana-mana bahagian tubuh badan, mana-mana. Kepala ke, hidung ke, telinga ke, sampailah hujung jari kaki, mana-mana. Itu dipanggil membuat lukisan. Namanya tatu lah sekarang ni. Kita buat tatu, bukan kita lah, orang buat tatu. Yang kedua, an-namsu, mencukur atau mencabut alis, mencabut alis mata. Yang ketiga, at-tafalluj, perbuatan menjarangkan atau mengasah gigi. Kan orang dulu ada buat, orang sekarang jarang-jarang lah, tapi ada, bukan tidak ada. Baik, apakah kaedah istinbat ataupun cara ulama mengistinbatkan hukum, mengeluarkan hukum? Ada kaedah dia, ada kaedah dia yang boleh kita tahu, pelajari daripada penerangan ini. Ulama mengistinbatkan hukum berdasarkan lafaz apa dia? Di dalam hadis itu yang kita pelajari, la'anallah, yang bermaksud Allah melaknat mereka yang melakukan perbuatan tersebut. Perbuatan yang disebut, yang tiga itu, semua perbuatan yang dilaknat oleh Allah Ta'ala menunjukkan, kita kena ingat, semua perbuatan yang dilaknat, apa-apa yang dilaknat oleh Allah Ta'ala itu menunjukkan hak haram, menunjukkan kepada hukum haram. Tuhan laknat, Tuhan tegah, Tuhan larang. Maka kita faham, terhasillah kefahaman daripada hadis, nas, sama ada daripada Quran ataupun hadis, itu menunjukkan perbuatan itu adalah perbuatan yang diharamkan oleh syarak. Oleh itu haram membuat tatu dan orang yang meminta dibuatkan tatu, mencukur alis dan menjarangkan gigi untuk kecantikan. Kalau untuk kesihatan, tu lain cerita tu, ada perbahasan dia. Baik, perbuatan yang termasuk dalam kategori mengubah ciptaan Allah Ta'ala berdasarkan lafaz lil husnil mughayyirati khalqallahi ta'ala. Perbuatan apa yang termasuk dalam kategori yang boleh diklasifikasikan sebagai mengubah ciptaan Allah berdasarkan apa? Berdasarkan daripada lafaz hadis ini, lil husnil mughayyirat khalqallahi ta'ala. Apa dia? Pertama mengubah anggota badan, fizikal badan. Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah Ta'ala yang amat sempurna, paling bagus, paling baik. Mana Tuhan sebut, laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Itu Tuhan sebut tu, sesungguhnya kami jadikan manusia itu sebaik-baik kejadian. Kakinya dua, tangannya dua. Cuba bayang kalau kaki empat, macam lembu. Tak ahsan tu, tak ahsan taqwim tu. Tak, bukan dipanggil sebaik-baik kejadian. Cuba bayangkan kalau hidung kita tak macam sekarang. Hidung kita macam gajah. Allahu Akbar. Tak ahsan tu. Tapi bagi gajah ahsan lah. Supaya lembu ada 4 kaki, bagi dia ahsan. Terbaik tu. Tuhan cipta, Tuhan susun, Tuhan atur. Tapi kalau kita buat macam tu, tak ahsan. Oleh sebab tu, apa yang Tuhan buat, Tuhan susun, Tuhan cipta, apa yang kita ada ni adalah yang terbaik berbanding ciptaan Allah Ta'ala yang lain. Dengan diberikan akal fikiran. Lembu tak diberi. Kalau binatang cerdik, orang kata atas darat ni, paling cerdik sekali anjing. Tapi anjing cerdik dia tu pun, hebat dia pun kata, polis pun ambil dia bekerja.
jadi apa? Jadi tukang menyiasat. Tukang penyiasat. Dalam forensik dan sebagainya. Tak ada akal. Tetap lebihnya ialah manusia. Manusia tu disebut ni, manusia Allah Ta'ala kurniakan akal, masya-Allah. Untuk apa? Untuk berfikir sebelum melakukan sesuatu perkara. Binatang lain, makhluk lain tak ada akal, tak ada fikir-fikir, buat je. Tu kalau sebab manusia ni ada Tuhan beri akal, tak fikir dulu, buat je, gomoh je, langgar je, lebih teruk daripada binatang. Sebab apa? Sebagai contoh, ada manusia yang dilaknat, kan? Manusia yang Tuhan laknat ni adalah manusia yang membunuh anaknya sendiri, buang anak. Kalau kita tengok binatang tak ada, tak ada lah kata selalu kita dengar berita setiap hari, seekor ayam membunuh anaknya, seekor lembu membunuh anaknya. Jarang sekali dengar, bukan jarang sekali dengar, tak pernah dengar lah dalam hidup ustaz ni. Tapi manusia ada, diberikan hati, diberikan akal, sanggup tergamak membunuh anak sendiri. Wal'iyadzubillah. Oleh kerana itu Tuhan mengatakan dalam firman-Nya, walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Dan sesungguhnya kami Allah Ta'ala akan menghimpunkan dalam neraka Jahannam itu jin dan manusia. Penuh jin dengan manusia. Lahum, mereka itu yang dikatakan penuh dalam neraka Jahannam itu siapa? Lahum qulubul la yafqahuna biha. Di hati mereka ada hati. Lahum qulub la yafqahuna biha. Tapi mereka tak nak faham. Tak nak cuba faham. Tak nak cuba menghayati. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Ada mata tapi tak nak tengok. Tak nak tengok, tak nak pandang dengan pandangan mata hati. Walahum adhanun la yasma'una biha. Ada telinga tapi tak nak dengar. Ulaika kal an'am. Mereka itu umpama binatang ternakan, serupa lembu, serupa kambing. Bal hum adall. Bahkan lebih teruk daripada binatang ternakan. Allahu Akbar. Waktu Tuhan kata, seperti mana yang Ustaz sebut tadi lah. Manusia ada perang saudara. Sama-sama dia perang saudara. Tapi mana kita pernah dengar tikus buat perang saudara? Tikus kampung A berperang dengan tikus kampung B. Ya, enggak ada. Baik. Manusia seharusnya perlu bersyukur dengan tubuh badan yang sempurna. Antara perbuatan yang termasuk mengubah ciptaan Allah Ta'ala ialah pertama, macam dalam gambar ni, tu, jahat Allah. Ganas lah tu. Ada tatu naga, abang long kawasan, iaitu pertama membuat tatu. Membuat tatu adalah dengan melakukan tanda atau cacahan pada mana-mana bahagian tubuh badan yang bersifat kekal. Ia menggunakan jarum yang dicucuk ke dalam kulit sehingga mengalirkan darah. Kemudian dimasukkan warna-warna yang pelbagai. Dia cinta sangat ke kasih dia, awet dia buat tatu gambar awet dia. Hak tu tidak dibenarkan. Cinta kita ada cara dia kalau kita nak cinta orang. Rasulullah SAW melaknat dan mengharamkan perbuatan tatu seperti dalam sabda baginda Nabi SAW daripada Ani bin Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana al-wasilah wal mustawsilah wal washimah wal washirah wal mustawshirah. Artinya daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat perempuan yang menyambung dan meminta disambungkan rambutnya, perempuan yang membuat tatu, yang mengasah gigi dan yang meminta diasah giginya. Hadis muttafaqun ilaih, yang diriwayatkan dua imam, iaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ittifaq. Yang kedua, perbuatan yang dikatakan yang mengubah badan, daripada yang pertama ni, pertama membuat tatu, yang kedua menjarangkan gigi, juga termasuk perbuatan dalam hadis yang bertujuan semata-mata untuk kelihatan cantik. Ini pun diharamkan. Semata-mata untuk cantik serta mempunyai unsur penipuan,
namun diharuskan. Walaupun begitu, ianya diharuskan dari sudut mana? Diharuskan dalam Islam penguasaan yang bertujuan memulih, nak mulih, okeylah, nak memperbaiki kerosakan pada gigi. Gigi lubang dah. Kalau dak tampal sakit, dia tampal. Gigi tu kena cabut, doktor kata. Kalau dak habis kena cabut lah. Seperti karis gigi dan bibir sumbing. Betul kan, bibir sumbing tu, gigi hak tak elok tu, betul kan, tu tak ada apa. Tu diharuskan. Dan yang ketiga, mencukur alis. Satu perbuatan atau amalan yang dilakukan oleh sebahagian masyarakat, iaitu mencabut, mencukur atau menghilangkan alis tersebut dengan apa cara sekalipun, cabut ke, bakar ke, cukur ke, perbuatan ini dihukumkan haram dan dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa Nabi laknat, apa Nabi benci, ianya dilaknat dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, insya-Allah pada episod ataupun siri yang ketiga nanti kita akan sambung yang kedua, perkara-perkara yang dilaknat, yang diharamkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya, yang dijelaskan daripada hadis Nabi dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah kita akan sambung pembicaraan bab ini pada siri yang ketiga akan datang. Wallahu ta'ala a'lam. Sekian, terima kasih. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.